Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bawa mai lagi speaker empat mikrofon. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya mempersilakan peserta talk santai kita bicara-bicara malam-malam ni. Sebelum tuan-tuan balik, kena biusup dulu. Silakan Al-Fadil Ustaz Haslim Baharin. Datuk. Mai lah. Okey, yang baru nak start, Datuk. Ustaz Yaakob Yusra. Ustaz tidur. Tangan Lina. Bagi orang tu. Kita sembang santai lah. Sambil celah-celah. Jangan celah lagi. Dia tak buat benda ni. Banyak je lah, banyak poket. Boleh. Jadi Alhamdulillah. Datuk kita. Kita sembang santai. Boleh. Okey, sambil tuan-tuan menjamu selera, Macam duduk kat Majalah Hawak ni. kita mukadimah dengan Ustaz Aslin. Apa dia nak kata? 15 minit. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak dengar jawab salam. Bekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Makasih Fadil Ustaz Abdul Khairi, kepada Ayahanda Tuan Haji Harun, khususnya kepada Datuk Haji Muhammad Asri bin Haji Ahmad dan Datin Nira, rombongan-rombongan beliau daripada AAA ataupun Triple A, khususnya kepada sahabat-sahabat alumni yang datang daripada Putrajaya, daripada Kuala Lumpur, dan kepada ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Siang tak angkat tangan, malam tak angkat tangan, tapi penuh dengan pengibadatan, automatically mendapat keampunan. Maksud saya ialah dengan puasa. Puasa ni benar rahsia. Kalau rukun Islam ada 5, mengucap orang dengar. Kalau solat orang nampak, boleh buat secara langsung. Pada Mekah nampak orang solat Isyak sejak lagi. Dan juga tarawih dalam jam 12 malam TV Hijrah. Kalau orang bayar zakat nampak dia buat keluar duit, buat keluar kad, debit card, kredit card atau tunai. Tetapi bila masuk haji juga orang nampak secara langsung. Haji dengan kalimah orang dengar labbaik Allahumma labbaik. Tetapi puasa tidak ada orang buat secara langsung. Dia secara langsung puasa. Jadi mungkin orang kata pelik. Macam mana secara langsung untuk Ustaz Yaakob Yusra berpuasa? Ramai penaja akan lari. Dia takkan buat, dia kata ini kerja gila ni. So nak beritahu puasa ni rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan keampunan. Serikas saya tak 15 minit, saya nak cuba habis sebelum 15 minit. Kita doa bulan ni Ustaz, baik solat Isyak Maghrib, tak pernah lepas doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Benda ni hadisun sahih, yang mana suatu hari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha amal, tuan-tuan, siang malam Ramadan amalkan. Tambah-tambah pula bila malam yang ke-20. Malam 20 dia jatuh pada malam yang ke-22 hari bulan April. InsyaAllah yang malam 20 dia tolak 2. Sebab kita puasa 4 tolak 2 jadi 3 tolak 2 jadi 1. Itu contoh dia. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah,
andai aku dapati malam ini malam Al-Qadar, apakah yang harus ku perkatakan? Ya Rasulullah, andainya malam ini malam Al-Qadar, apakah yang harus ku doakan? Apa jawab Nabi? Tengok, Aisyah ni agak-agak banyak dosa ke? Saya tengok Aisyah banyak dosa. Berani cakap Aisyah banyak dosa. Biarlah munafik laknatullah, puak-puak Syiah laknatullah, dia orang tahmah Aisyah sebagai pelacur berlesen dikatakan dan sebagainya. Aisyah tak ada dosa. Dosa isteri Nabi, baik, bukan orang lain pun, bukan isteri kita, walaupun isteri kita nama Aisyah, tapi saya nama Hawa, orang salah faham boleh contoh. Jadi ada contoh yang buat panjang tu, Allah orang dengar kat telik keluar. Isteri dia hawa nafsu. Ya. Jadi Aisyah ni no sins. Aisyah tak ada dosa, tapi Nabi suruh Aisyah doa apa? Wahai Aisyah, andai kau dapati malam itu malam Al-Qadar, perbanyakkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Maaf, sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Itu maksud dia. Diulang. Jadi bulan Ramadan ini Allah berikan celahan-celahannya, ada malam Al-Qadar. Ambil peluang tuan-tuan, because of Ustaz Aslin pun banyak dosa. Kalau tidak, takkan Allah humban saya ke hospital 4 bulan kerana sakit, mesti sebab dosa saya. Bukan baik sangat, tapi dosa banyak. Dalam hidup kita ni, kita payah nak minta ampun dengan Allah sebab kita rasa kita orang yang baik. Walau kita ni ustaz sekalipun, ni masalah na'udzubillah min arrogant, egoistik. Lepas tu kita kena faham kita banyak salah. Lagi bumi dipijak, langit dijunjung, pasti dosa tu kita akan buat sama sekali ataupun tidak. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala Ghafurur Rahim. Minta maaf dengan Allah. Sebab tu Nabi sebut apa dia? Dalam sebuah hadis iaitu wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah benda yang kita rasa salah kita buat, kebaikan yang kita buat menghapuskan dosa. Ada di kalangan kita yang buat jahat, buat dosa, iringilah dengan kebaikan, pasti padam. Sebab apa? Sebab satu jahat, satu dosa. Tapi kalau buat satu kebaikan, ratusan pahala. Batu wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tuha. Kena pegang, insya-Allah. Moga-moga saya, tuan-tuan semua lah, datuk-datuk, datin-datin semua yang ada pada malam ini, subhanallah, ya, dalam bahasa mudah, Allah berikan peluang kita dalam bulan Ramadan ini. Gerak peluang sungguh-sungguh, rebut reward yang Allah telah sediakan pada kita. Kita prepare, get ready ourselves, kerana pada tak lama lagi kita akan bertemu dengan malam-malam Al-Qadar. Maaf, malam Al-Qadar. Bila? Jangan tanya. Tapi ulama sebut pada sesiapa yang salat Isyak berjemaah, siapa yang salat tarawih dan terus dia salat subuh berjemaah, dia tak bangun tahajud, dia dapat qiyamul lail. Dan malam tu kebetulan ditakdirkan Al-Qadar. Allahu Akbar, khairum min alfi syahr. Kalau dia boleh tidur, dia bangun tahajud, itu cerita lain. Ya, ada sebut dalam apa beza ustaz tahajud dengan qiyamul lail. Tahajud kena tidur dulu, bangun baru tahajud. Tapi kalau qiyamul lail, katalah dekat Mekah lah ni orang buat apa nama ni, solat apa ni, qiyamul lail. Kita duduk sembang, orang tidur dulu buat tahajud. Jadi kita, saya dengar dah takbir dah ustaz, qiyamul lail ustaz. Macam mana? Dia dapat qiyamul lail. Maksud dia dah mula dengan Isyak jemaah, dengan tarawih, dan dia semayang qiyamul lail ataupun solat tahajud whatever, dan solat taubat, hajat dan sebagainya, dia pasti mendapat malam Al-Qadar. So, penghujungnya ulang balik, Nabi sebut apa dia?
Raghima anfu rajulin. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizi, raghima anfu rajulin, malang bagi seseorang, dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Malang seseorang, Ramadan datang dekat dia dan Ramadan berlalu, tapi sayang, na'udzubillah min dzalik, tidak diampunkan dosa oleh Allah. I blame myself. Saya cakap saya kutuk diri sendiri, saya hina diri sendiri kalau ada kelopongan ataupun ada kebocoran dari sudut amalan-amalan sunat ini. Sebab Ustaz lah, semua Datuk dan juga Ustaz Kido, Ustaz apa nama, Yakub Usran sebagainya, yang wajib siang tu je puasa, yang wajib Ramadan siang tu puasa, tolak semayang tu mana wajib, bulan lain kena semayang. Tapi yang lain itu semua dipanggil value added, nilai tambahan kepada puasa kita. Oleh itu kata orang, jangan kata apa nama tu, yang yang dikejar tak dapat. Yang dikendung keciciran, yang dikejar tak dapat. Maksud dia punya semangat Ramadan puasa siang hari, tapi tarawih tak buat sah. Quran haram tak baca malam ni, malam ke-13 tak habis sejuzuk. Ustaz tak kata baca, bukan suruh habis semua. Mana ada dalil suruh khatam semua dah. Yang penting baca. Make something different between Ramadan dan bulan yang bukan Ramadan. Bulan lain tak baca, bulan ni buka, lepas salat buka semuka, tak kata baca. Orang Pakistan, Ustaz Datuk, dia ambil jari dia buka Quran, dia tunjuk, dia cium, ambil Quran, tak sini, kucuk dada, pada belah. Tanya, kya ho gaya? Dia tahu Quran par naik ke sakte ho. Man dia tak boleh baca Quran. Subhanallah. Sebab tengok Quran tu tengok kalam Allah. So insya-Allah seulang balik, tambah-tambah apa yang usaha Datuk Haji Muhammad Sri buat, dan sahabat-sahabat traders dan investor dan sebagainya yang buat benda-benda. Pagi baru ni Datuk dengan Ustaz Tidur di Tawau Sabah ada bantuan daripada sahabat Datuk mewakili traders AA keluarga AA, alhamdulillah buat bantuan sana. Dan ini tarikh ni pun sebenarnya Datuk, terima kasih banyak Datuk Asri, sebab Datuk Asri follow tarikh saya. Saya semalam di Langkawi dengan APM, pagi tadi dengan Lada, naik boat tadi sampai pukul 2, landing sejak dekat hotel di Kuala Batas Raya. Kemudian program petang ni dengan satu majlis bandaraya dibatalkan. Saya pun tak tahu pasal apa, alasan apa, wallahu alam. Saya kata dia orang minta maaf nak jumpa saya. Saya kata tak apa, benda tu biasa, saya faham. Dah kami nak jumpa Ustaz, saya kata besok pagi Jumaat jumpa. Mereka nak main bagi pengajian, jumpa lah sembang begitu. Bukan masalah apa tidak. Mungkin technical error, tapi subhanallah, hikmah daripada dia, saya boleh mari berbuka puasa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh jumpa sahabat-sahabat, insya-Allah para dermawan kita, Ustaz Yakub Usra, multi-million ustaz kita. Mana ada orang boleh beli kereta lama dengan nilai 170,000. Melainkan orang tua ni seorang je. Kereta MB tu, harga betul-betul tu, Volvo tu 80,000 tak sampai. Tapi dia bida, bukan pasal dia ambil kat dia, sebab atas sumbangan kepada Palestin. Alhamdulillah dengan kerjasama sahabat-sahabat traders, investor dan sebagainya, maka Ustaz Yakub berjaya. Dan tengok dia orang buat pajakan harum manis. Kemudian apa tadi, apa mendatang ni, buah temikai susu, temikai mualah. Dia dekat dia 8,000, 7,000 pokok sebagainya. Dia buat ni pula, dia bagi ke orang. Dan dia pula hang cangkui pun dia, hang katok pun dia juga. Hang apa? Ya, bukan hang haram jadah tadi. Mana semua dia. Dan dia buat benda baik. Masih banyak tak? Seronok tak? Seronok tak? Ada seorang ustaz, harta yang soleh biar sampai kepada orang yang soleh. Yang depan-depan ni subhanallah, orang yang soleh-soleh. Ustaz Al-Khairi pun sama juga, insya-Allah. Tengok apa mendatang tak ada. Ya. Cuma tak ada orang Siam yang jaga depan tu. Abang, Dobi bang, Dobi itu macam dekat Phuket, itu lain cerita. Dobi, kuda, cuma babi je tak. Pasal babi diharamkan bela. Kuda ada memanah sebagainya. Alhamdulillah. Tanya Ustaz Al-Khairi. Makasih ayah anda Tuan Haji Harun. Ayah anda. Masya Allah. Tengok tadi, cuba tengok tuan. Last kali tu jadi imam butir tu, sepatutnya aku. Tapi saya tengok cucu kepada ayah anda tu orang geng-geng suara bagus. Tolak.
Yang mula-mula tu jadi Maisha, anak kepada Tuan Haji Harun, adik Ustaz Abdullah Khairi. Lepas tu imam tarawih mula-mula tu menantu. Cuma imam yang kedua tu saya bayangkan witir dah tadi. Sebab dia baca qul huwallah. Jadi saya duk pejam mata khusyuk, dah witir cepat lah, aku tertidur ke? Rupanya dia nama ustaz tidur, aku yang tidur. Dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Saya kata, dah witir cepat. Yang tu kami duk gelak belakang tu. Kan? So masya-Allah. Itu bukan menantu, bukan apa, tak sanggup pok langsung keturunan kat sini. Kemudian yang ketiga menantu Salah Kari, cucu. Yang keempat anak menakan dia doktor balik pada Mesir. Dan yang kelima tadi tu witir tadi pun menantu. Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan nak apa lagi? Anak kita macam mana? Saya tertarik, saya ikut tadi. Ada orang hafal 3 bulan habis hifz. Yang 5 tahun tak habis jangan kecewa. Yang penting dia baca Quran. Hafal Quran ingat senang ke? Tu pilihan Allah. Aku ni mengaji berapa tahun tak boleh menghafal. Dia kena sepak dengan cikgu je. Tuan-tuan ingat ni. Baca lam ya kuning pun tak lepas. Lam ya kuning je lam ya hijau. Bukan kuning lagi, warna hijau tu. So nak beritahu pada dia ada kelemahan insya-Allah. Saling top up menopap, tampung menampung, collaboration, kombinasi ini insya-Allah moga-moga kalimah Allah tegak dalam hidup kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu yang pertama kali sampai di tapak ni 2011. Siapakah orang tu? Bukan ni. Orang yang pertama tidak. Masa tu ada tapak ya, ada stage. Ada stage tu. Ni semua hutan semua ni. Semua hutan. Ini penuh dengan belukak orang kata. Ulat kedung selah, babi hutan, semua dah. Ni kawasan ni. Tapi alhamdulillah ni habis semua dah. 8 ekar kita telah tambak. Kita telah bina. Ada kafe, ada dobi. Ada babi. Dia kata babi aku ancang macam ni. Babi aku tak belah. Ada kuda, ada macam-macam. Ada kolam renang. Kita nak siap dah kolam renang. Ada chalet. Semua ni tuan-tuan ialah infak orang. Saya pengurus pemegang amanah. Dan alhamdulillah surau kita tu 80% lagi nak siap. Tuan-tuan tahu tak Kubah tu? Kubah tu siapa tuan-tuan ni? Semua ni investor ni, pemain saham ni. Mereka ada saham kepada Kubah yang siap tu. Sehari tu Datuk, sehari lancarkan 50,000. Ustaz Yaakob buat mai. Kata Ustaz, tak payah buat mai cash, transfer. Saya dah sekian jadi penin aku kan. Transfer masuk dalam akaun. Alhamdulillah, Kubah kita akan siap. Jangka siap lah, tapi banyak pekerja balik. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Saya nak Datuk bagi ucapan. Apa yang Datuk nak cakap untuk kami semua ni supaya labuk lagi ke, semangat lagi ke. Datuk, sila. Soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama sekali saya bukan ustaz, kami baru nak start. Berbanding ustaz-ustaz yang ada ni. Jadi memandangkan saya yang baru nak start ni, tuan-tuan, saya tak ada apa nak cakap banyak. Cuma saya mungkin nak bagi sedikit analogi sahaja pada malam ini. Saya nak minta tolong, boleh tak tuan-tuan? Boleh tolong tak? Boleh tak? Saya nak RM1 boleh tak tuan-tuan? RM1 je, RM1. Siapa yang boleh? Saya nak RM1. Minta tolong sangat RM1. RM1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Tak, saya dapat dah. Alhamdulillah, syukur RM1 Alhamdulillah. Hello. Habis RM1 lah. RM10 dah. Saya minta tolong RM10. RM10. RM10 orang lain lah. Orang lain. Nak bagi juga, ya Allah. Yang ni sepupu saya tuan-tuan. Dia bekas pelajar UIA. Bawa Grab accident. Bila? Accident mampu bandar. Itu accident koma berapa lama lah. Koma tu. Allah tarik sikit lah. Tapi bukan pelajar yang cerdik, pelajar UIA. Tapi Allah, ni kalau tempurung ni tak ada. Pun sanggup RM10 saya minta tu lagi. Minta lagi. Memang nak minta ni. Tak cukup. Nak pergi makan kan
Tak cukup. Tuan-tuan, RM50. Apa dah 50? 50. Yang trader yang kedekut Sudah betul. sampai 2 orang ke depan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sikit lagi. RM100 dah. 100 dah, 100 keping. 100. Alhamdulillah. Ada lagi ke nak bagi saya 100? Saya minta last. 100 keping ada? 100 keping. 100. Tengok. Ada. 100 keping ada. 100. Last 100. Dah 100 keping. Tak apa, tak ada, boleh lah. Ada. Saja 100. Ada. Dah sama ni. Saya tak nak orang sama. Dah. Cukup. Ya, buat. Allah Akbar. Banyak juga siapa pegang jap nak kira. Ni udang. Ini macam scammer aja. Macam scammer je. RM411. Tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan, saya ni yang alhamdulillah syukur RM400 ni saya boleh cari. Dan saya minta. Dan berebut orang nak bagi. Yang mana kita ni sama manusia ni. Saya minta tuan-tuan bagi tuan-tuan. Tapi banyak mana kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sepanjang bulan Ramadan Ustaz dua cerita tadi. Banyak mana yang kita hari-hari pagi, orang kata nak buka waktu buka puasa, lepas tarawih, doa. Banyak mana kita minta. Yang manusia saya minta ni pun orang bagi. Soalan saya, berapa banyak yang kita minta pada Allah? Dan ramai orang salah faham disebut doa ni, guru saya kata, dia kata ramai orang minta akhirat. Tak salah, memang betul lah kan minta, tapi jangan lupa minta dunia. Nak buat kubah, nak buat masjid perlu duit tuan-tuan. Bukan sekadar tabung lalu kita senyum sedekah. Tabung tak nak senyuman, tabung nak duit. Jadi apa yang saya nak sampaikan, kalau saya yang lemah ini meminta kepada tuan-tuan, tuan-tuan sanggup beri. Apatah lagi kalau kita minta pada Dia yang Maha Kaya. Cuma persoalannya, berapa banyak yang kita minta? Atau kita malu minta? Saya cerita ni sebab pengalaman saya sendiri, bukan sebab doa kita atau doa siapa yang makbul, tapi soalannya, adakah kita minta pada Dia? Sebab akhirnya, yang bagi ni bukan manusia. Asbab yang gerak hati yang bagi saya sampai 500 ni, asbab gerak hati pada Allah, bukan daripada saya. Kita ni hanya perantara je. Asbab kita bersama manusia, tapi akhirnya izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ambil kesempatan pada bulan Ramadan ni, sebenarnya kenapa saya ikut Ustaz Tidur, Ustaz Aslin. Saya cuba ikut mana tempat yang boleh. Saya nak ambil kesempatan bulan Ramadan yang mana. Kalau saya mengajar ilmu pelaburan, yang mana semua orang pelabur pedagang ni mencari pulangan yang luar biasa. Kenapa tak merebut bulan Ramadan yang Allah bagi setahun ni sekali je, ni bulan ni. Tapi minta maaf. Ini saya memang terkesan dengan Ustaz Aslin berkongsian. Kita bulan Ramadan ni, kita buat macam bulan biasa saja. Yang mewahnya kita makan. Buat makan kita mewah. Bila nak raya 10 malam terakhir, kita sibuk nak berhari raya. Kita lupa. Bulan Ramadan ni, kalau kita tengok persiapan kita, terutama orang Malaysia, persiapan kita macam biasa. Berbanding hari raya, bagai narak. Kalau boleh baju tu sedondon, belanja bagai nak. Macam apa nak sebut, tak tahu nak cakap lah, memang raya. Ni 2 tahun tak raya ni. Dia balas dendam raya ni luar biasa. Tapi sedangkan ganjaran dari bulan Ramadan ni Allah janji berlipat kali ganda, bukan pada Aidilfitri tapi pada Ramadan. Sebab dia dah jadi budaya kepada kita. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ambillah. Saya sebenarnya bila cakap ni bukan nak mengajar, tapi hanya mengingatkan diri. Yang mana rebutlah, sama-sama kita rebut bulan Ramadan dan banyakkan doa. Banyakkan doa. Dan sejujurnya ramai tanya, macam mana umur saya 45 tahun saya dapat anugerah Datuk. Sejujurnya memang bulan Ramadan Ustaz, tahun lepas saya doa banyak. Memang saya minta, ya Allah, kalau betul saya ni layak dapat anugerah daripada kurnia daripada mana-mana ni, kau anugerahkanlah ya Allah. Saya minta. Dan saya dah tanam nak Datukship ni sejak saya belajar lagi. Alumni saya tahu benda ni. Saya bercerita benda ni. Dalam kelas pun saya ingatkan, saya kata doa tuan-tuan. Saya kata doa. Saya tak tahu doa siapa makbul. Dalam program saya sejak hampir 10 tahun, saya memang ada melakonkan watak yang saya kata saya nak jadi Datuk, saya nak jadi Tan Sri, saya kata. Saya kata betul orang kata, saya kata kenapa? Salah ke saya minta? Saya bukan bayar, saya nak. Saya nak. Bukan untuk apa? Untuk apa? Untuk saya lebih banyak
berbakti kepada masyarakat. Bukan pasal nak benda tu, orang lain tak ada benda tu tak boleh berbakti, tidak. Tapi memang saya nak, saya kata. Dan macam mana saya berjaya pada usia 30 pun sebab saya minta. Dan bila saya tak dapat, saya minta, mak saya minta. Mak, tolong doakan. Mana doa, tuan-tuan? The power of doa. Sebab itu, sebelum saya serah balik kepada Ustaz, terima kasih kepada semua ustaz yang bersama dengan saya kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama mereka. Banyak benda yang saya kena belajar. Walaupun kita mungkin ada duit, tapi kita tak mampu nak buat madrasah. Kita mungkin ada duit, kita tak mampu nak buat melahirkan pelajar-pelajar tahfiz. Tapi bila asbab Allah temukan saya dengan Ustaz Tido, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Yusra, Ustaz Aslim. Banyak perkara yang dapat saya tumpang. Dan seronoknya bukan saya tumpang seorangan, tapi ramai di kalangan keluarga besar saya akademi sendiri dapat bersama-sama menjayakan, menumpang apa yang mereka lakukan. Moga tumpangan kita ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Jadi tuan-tuan, saya ada 500 tuan-tuan, boleh minta balik, saya bukan nak duit ni. Tapi kalau tak ambil, saya serah dekat Ustaz Abdul Khairi sebagai zakah wakaf kepada aksi. Boleh? Nak minta-minta jangan malu Kalau tak minta, kira halal lah. Nak Ustaz. Saya serah kat Ustaz. Minta lagi Datuk. Minta ke? Saya tadi nak minta sampai 1,000 saya kata. Tapi tak sampai hati. Allah Akbar. Terima kasih. Itu nama panjang. Allah Akbar. Datuk ni bukan orang biasa. Macam kita yang tak terlibat dengan pelaburan ni, kita tak tahu. Dia bukan labor, dia beli syarikat. Dia menjadi pelabur kepada syarikat, orang yang hebat. Program ni tuan-tuan, Ustaz Aslin telefon. Ustaz, Datuk nak turun, Ustaz Tido nak turun, aku nak turun. Berapa hari bulan? 15 hari bulan. Saya kata okey, aku ceramah dah, cancel. Tiba-tiba dah lah kita cancel dah. Dia kata ni, ubah pula 14 hari bulan. Memang kurang ajar dia ni. Ikut suka dia lah. Kita batal pula. Dah dua-dua batal dua-dua. 14 batal, 15 batal. 15, Ustaz Yaakob Usra nak bawa pergi tempat dia. Esok kita akan saya ada di tempat dia lah. Program ni kita tak sangka. Rupa-rupanya ada orang yang bagi lembu yang kita tak tunai lagi. Saya pun kata, Datuk, kita dapat sekor lembu. Datuk kata, lembu saja ke? Belanja macam mana? Belanja tak ada. Dia tak ada apa? Aku nak masuk lah akaun hang. Terus dia transfer, tuan-tuan, belanja semua Datuk sponsor. Tuan-tuan boleh makan malam ni dengan bisu semua. Dia kata, takkan nak pergi saja. Kita buat sumbangan. Alhamdulillah sumbangan tu semua, tuan-tuan, asnaf yang ada. Mai pula, Datuk telefon, "Oi, ada orang nak bagi apa? Ayam apa? Ayam perap lah dah." Ayam perap pula dah. Kita bagi, alhamdulillah tuan-tuan. Semua ni sumbangan orang-orang yang nak akhirat kita. Ustaz Tido. Ni Ustaz Tido ni. Nama sebenarnya bukan Ustaz Tido. Nama apa? Cakap tu. Khalil. Nama Khalil. Khalil Yaakob. Khalil bukan Khalil. Tambah-tambah. Ustaz Khalil. Saya pun tak tahu sebenarnya nama Khalil. Tido. Apa yang maksud tidur tu? Tidur tu apa? Tidur. Taklim iman dakwah orang. TIDO. Ya. Apa taklim? Iman. Dakwah. Orang. Oh, tidur. Bukan tidur. TIDO. Tidur pun kuat agak Ustaz. Tidur boleh tak? Tapi alhamdulillah dia dakwah yang agak berbeza lah. Kadang-kadang orang kecam dah. Dia boleh duduk dia tiba-tiba boleh selawat. Orang marah kan. Tapi kita ni kena ada gaya kita sendiri. Macam saya, "Woi!" Nampak? Tu gaya aku. Tu gaya aku. Itu gaya saya. Memang style saya. Kan? Tapi ada orang kecam. Tu biasa. Ustaz ni dah gaya dia. Dengan cara cakap macam habit Leo. Bantu orang. Kan? Alhamdulillah menarik orang untuk apa? Untuk mendapat bantuan. Ustaz, bagi sikit. Berpeluh Ustaz. Kena jerit. Sebab nak balik Johor. Belum jawab lagi. Dah peluh dah. Ustaz. Belum jawab dah peluh dah. Tak peluh. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua, sihat Masya-Allah. Saya tertarik dengan apa yang Datuk Asri tadi buat, sebab saya teringat satu kisah yang ustaz saya ada bercerita dengan kami. Dia kata dulu ada satu orang sami yang bukan Islam. Dia pegang tasbih besar. Dan kemudian dia duduk dalam satu gua. Kemudian dia zikirkan nama Tuhan dia. Nama Tuhan dia ni Ustaz, Sonam. Ya Sonam. Buddha. Dia sebut nama Tuhan dia Sonam. Dia sebut nama Tuhan dia selama berapa tahun? 30 tahun tanpa henti dia sebut nama Tuhan dia. Ya Sonam, Ya Sonam, sampai pegang tasbih. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tengok hamba dia ni, walaupun dia bukan agama Islam, bukan kenal Allah sebagai Tuhan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba dia. Apa sahaja yang berlaku atas dunia ni diperhatikan oleh Allah. Semua dalam pengetahuan Allah. Kemudian yang Sami Buddha ni dia berkata Ya Sonam, Ya Sonam, Ya Sonam selama 30 tahun tanpa henti. Kemudian satu hari itu Allah Subhanahu Wa Taala tengok hamba dia ni sebut nama Tuhan lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia satu perasaan mengantuk. Allah bagi dia apa? Mengantuk. Dia kata Ya Sonam, Ya Sonam, Ya Sonam. Masa dia mengantuk tu Ustaz, dia tersebut Ya Somad. Dia tersebut Ya Somad, tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Dia kata Ya Somad. Bila hamba Allah ni sebut Ya Somad, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala terus bertanya kepada hamba ni, wahai hambaku, apa yang kau nak daripada aku? Aku dengar kau sebut nama aku tadi. Apa kau nak daripada aku? Bila malaikat dengar Allah Ta'ala macam gitu sekali keadaan, walaupun hamba Allah tadi, Sami tadi tu hanya sebut nama Allah walaupun sekali, itu pun tersebut, bukan nak sebut, tersebut nama Allah. Tiba-tiba malaikat tanya, wahai Allah, kenapa kau begitu beria-ria kau tanya pada hamba ni yang mana dia hanya tersebut nama kau? Maka apa yang Allah kata, wahai malaikat, sesungguhnya dia sebut nama aku. Kalaulah aku tidak sahut panggilan hamba aku ini, apa beza aku dengan Tuhan dia? Tuhan dia pun tu memang pekak, tak ada boleh buat apa-apa, tak faham, tak boleh mendengar. Tapi bila Allah Ta'ala sambut seruan hamba dia, maka Allah Ta'ala membuktikan bahawa Allah maha mendengar. Tuan-tuan, saya nak tanya orang kat sini, orang baik-baik semua ni, orang yang bersama Ustaz Abdullah Khair ni memang orang baik-baik, orang yang suka infak, sedekah dan sebagainya. Tuan-tuan, ada tak kita pergi masjid seorang-seorang pukul 4 pagi kita sebut Ya Sonam banyak kali? Ada Ya Sonam, Ya Sonam, Ya Sonam. Ada. Kita sebut apa? Ya Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Allah. Sebut nama Allah. Apatah lagi kita yang sebut nama Allah. Orang yang sebut nama Tuhan lain, sekali je disebut nama Allah, pun Allah Ta'ala sahut panggilan dia. Apatah lagi kita yang hari-hari sujud pada Allah. Apatah lagi kita yang hari-hari sebut nama Allah. Apatah lagi yang hari-hari kita percaya bahawa Allah tu adalah Tuhan kita. Kita percaya bahawa Allah adalah pemberi rezeki. Kita percaya bahawa Allah yang segala-galanya. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang bagi mudarat, manfaat melainkan Allah. Tiada yang bagi rezeki melainkan Allah. Tiada yang bagi mulia, hina melainkan Allah. Seluruh hidup ini, seluruh dunia ini menghina kita, tapi Allah kata kita mulia, kita tetap mulia. Seluruh dunia ini memuliakan kita, Allah kata kita hina, kita tetap hina. Dialah Allah yang menghinakan kita. Dialah Allah, Tuhan yang bagi rezeki pada kita. Walaupun kita tak kerja, banduan dalam penjara, tak kerja, tak ada buat apa-apa, tapi Allah bagi rezeki pada dia. Nak bagi tahu bahawa Allah yang segala-galanya. Tuan-tuan, apatah lagi orang macam kita, Allah lagilah suka untuk sahut panggilan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, atas dunia ni kita cuma nak satu. Kita cuma nak Allah sayang kat kita, kita nak Allah redha kat kita. Saya selalu cakap dengan diri saya sendiri. Saya tak cakap dengan orang, saya cakap dengan diri saya sendiri. Kan, saya pergi sedekah sana, sedekah sini, kan, tunaikan amanah orang begitu ke sini. Orang nampak saya macam gitu. Tapi tuan-tuan, sebenarnya apa yang saya cakap pada diri saya?
wahai Allah, ke atas dunia ni saya pergi sana, pergi sini, buat kebaikan sana, buat kebaikan sini. Seperti ustaz-ustaz saya kat sini, seperti Tuan Datuk Haji Hashim. Kita banyak bagi infak dan sebagainya. Tapi satu benda yang kita nak kena tanya pada diri kita. Wahai Allah, atas dunia ni saya buat macam-macam untuk agama ini. Wahai Allah, ke atas dunia ni saya macam-macam bagi untuk agama ini. Macam-macam saya buat untuk agama ni. Tapi wahai Allah, saya nak tanya. Wahai Allah, saya nak tanya pada diri saya sendiri. Kau terima tak saya ke akhirat nanti? Kau terima tak saya ke akhirat nanti? Tuan-tuan, kita semayang daripada kita lahir sampailah, kalau adalah satu orang bayi yang dia lahir daripada perut mak dia, dia lahir dia terus sujud kepada Allah sampai kiamat dan tak pernah buat maksiat, dan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau Allah tak terima dia amalan dia, tak ada apa-apa di sisi Allah. Persoalannya tuan-tuan, sama ada Allah terima tak kita. Sebab tu kita kena menangis, banyak menangis. Doa ulama-ulama dekat masa waktu saya kat India, saya dah lama jugalah kat India, 4 bulan saya duduk kat India. Tuan-tuan dan puan, orang India ni kita nampak dia macam lekeh. Pakaian dia renyuk begitu begini kan. Tapi satu benda yang mahal orang India. Apa dia tuan-tuan? Datang masjid 4 pagi mesti menangis. Memang ganggu kita tidur. Kita 4 pagi tidur lagi. Dia datang masjid, dia mesti menangis. Saya tak tahu, tak faham apa dia kata. Allah, hamare guna maaf farma. Allah, khati mar'a farma. Apa benda kita pun tak tahu apa dia kata. Ustaz Hashim mungkin faham kan? Allah, hamare jahanname ta farma de. Tak tahu apa dia cakap. Tapi tuan-tuan dia menangis. Sebab apa tuan-tuan? Nak bagi tahu orang India ni, dia rasa diri dia miskin. Dia rasa diri dia susah. Dia rasa tak ada apa. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan percayalah, kita mesti akan jumpa orang yang kat umrah tu, yang duduk tepi-tepi masjid tu, orang mana? Orang India, orang Pakistan. Nampak lekeh, nampak miskin. Tapi tuan-tuan puan, kalau dia tadah tangan, Allah SWT makbulkan doa dia. Allah SWT, Nabi SAW sangat suka pada orang miskin. Sebab tu, bila ada isu orang menghina orang miskin dan sebagainya, saya saya tak suka sebut pasal benda-benda ni, tapi saya rasa macam memang menyirap betul. Orang yang menghina orang miskin, orang yang mengutuk, kadang-kadang kutuk orang cacat dan sebagainya kan. Saya tak tahu kat mana hati dia. Sedangkan Nabi SAW ada doa dan ajar kita untuk doa benda ni. Apa dia? Nabi SAW kata apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Wahai Allah, jadi hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan ya Allah bangkitkan aku bersama orang miskin. Nabi SAW hasrat dan keinginan Nabi nak bersama dengan orang miskin dekat akhirat. Hari ni kita ada duit sikit, ada pangkat sikit, ada nama sikit, kita lupa pada orang miskin. Tuan-tuan dan puan, kita kena doa nangis-nangis dengan Allah sempena bulan Ramadan ni. Kita kena doa nangis-nangis dengan Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, campakkan dalam hati kita perasaan sayang dan kasih pada orang miskin. Benda ni tuan-tuan kena develop. Ada orang dia tengok orang miskin sebelah mata je. Ada orang dia tak nak bersama dengan orang miskin. Duduk dengan orang kaya-kaya, seronok. Duduk dengan orang miskin, tak suka. Tuan-tuan dan puan, antara salah satu untuk cara untuk lembutkan hati kita, macam mana? Bersamalah, banyakkanlah bersama duduk dengan orang-orang miskin. Duduk bersama dengan mereka. Duduk sama dengan mereka. Pegang tangan mereka. Dengar apa yang mereka nak cakap. Tuan-tuan dan puan semua, insya-Allah, kalau kita buat benda ni, kita akan mudah menangis. Tadah tangan kita menangis. Cakap sikit kita menangis. Selawat sikit kita akan menangis. Sebab apa? Ingat tuan-tuan, Nabi kita SAW, dia sangat sayang pada orang miskin. Sangat cinta pada orang miskin. Wallahu a'lam, insya-Allah. Allah. Okey. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita macam tak nak habis malam ni. Ustaz Yaakob Yusra, orang yang kita dulu tak kenal dah, tapi sekarang ni banyak masuk TV. TV ada orang yang dikenali sekarang ni.
Alhamdulillah. Masuk TV. Di kalangan kami ni orang yang lemah lah. Sebab bini satu, dia bini dua. Datin gelak apa? Dia kata dia pergi mana, Datuk? Pergi mana pun bawa Datin. Bohong! Malam ni dia bawa apa? Betul. Tapi Ustaz ada Madad. Madad ni center of the center. Center of the center, Islamic center. Saya pergi tengoklah nak buat masjid. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni kena cakap orang putih sikit. Macam Ustaz Selina, dia cakap Melayu nampak tak cerdik. Tapi bila cakap orang putih, nampak lagi bodoh. Kami Mentang-mentang aku main tempat dia. kawan lama dah tuan-tuan. 2011 kita kawan dia. 2011 tu. Ni 2022. 11 tahun dah tuan-tuan. Kenal sangatlah hati budi dia. Sulok spender save berapa aku tahu. Kenal sangat. Sebab tu kami boleh lawa kan, boleh senda gurau. Tapi dia tak tahan tadi nak semayang. Dia main-main tuan-tuan. Buat main, semayang main-main. Dia boleh nak geletek aku cak ayam tu. Itu kawan-kawan tuan-tuan seronok. Tak jumpa Ustaz Yaakob. Siapa nak bagi tazkirah kita malam ni? Sebagai penutup lah, kita tak mau sembang banyak panjang. Sebab kafe pun nak tutup ke sebelah. Kan? Pukul 8 Datuk. Belum setengah. Okey, Ustaz, sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati semua sahabat dan guru saya yang berada di pentas ni dan semua rakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda kasihnya Allah kepada hamba-Nya adalah dengan Allah memberikan ruang yang wa'amila lima ba'dal maut. Ruang yang kita boleh menambah nilai ibadah dalam kehidupan. Bersilaturahim nilai ibadah. Mai buka puasa sama-sama ibadah. Dapat jumpa sama-sama orang ramai ni walaupun tak kenal. Lawa duk senyum angkat tangan aku. Nak tegur tak berani. Dapat pahala. Sehingga akan disebut dalam hadis, barang siapa yang nak dimurahkan rezeki, hadis riwayat Imam Muslim, dan Imam Muslim syarah panjang bab hadis ni. Siapa nak murah rezeki, panjang umur, maka bersilaturahim. Alhamdulillah Allah takdirkan saya dapat kenal orang-orang yang baik. Dengan Ustaz Tidor, dengan Ustaz Al-Khairi, Ustaz Haslin, Datuk Jasri. Jadi banyak benda kita belajar. Kan dulu saya nak pergi belajar saham tuan-tuan. Saya segan. Waktu tu saya dah alhamdulillah saya dah ada kedai jeruk madu Pak Li banyak. Waktu saya terlibat dalam construction, saya ada lesen G7 dalam pembimbingan construction lah. So waktu tu alhamdulillah saya dah dapat jadi jutawan umur 24 25. Waktu tu duk mengajar. Habis mengajar ni saya letakkan syarat tak payah banyak duit. Macam tu, senang. So perniagaan berjalan dalam masa yang sama. Allahumma salli ala Muhammad mengajar sebab arwah Ustaz Murtada pesan. Sampai sekarang saya pegang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, waktu nak pergi belajar saham saya kata penat duk kerja untuk cari duit. So kena start cari ruang untuk biar duit pula bekerja untuk kita. Biar duit cari kita pula. So 2018 waktu tu saya dah mula menguruskan Madad. Arwah meninggal 13 hari bulan 1. Bulan 8 bulan 7 tu saya start duk cari macam mana nak buat. Saya study tentang apa instrumen kewangan yang kita boleh untuk start untuk tarik handbrake. Sebab ni Rasulullah ajar. Rasulullah berkhidmat, Nabi bekerja selama 32 tahun dalam dunia perniagaan. Ustaz Al-Khairi duk buat PhD, saya duk buat master di Unisham. Tajuk saya berkaitan antaranya tentang financial, tentang kewangan Islam ni. Dan antaranya saya tulis berkaitan macam mana dunia perdagangan Rasulullah. Betul apa yang disebutkan oleh Ustaz Tido tadi berkaitan doa Nabi untuk duduk dengan orang miskin, mati dalam keadaan miskin. Tapi ingat, Nabi menjadi orang kaya. Rasulullah berniaga lebih lama daripada Nabi berdakwah. Saya ulang. Nabi berniaga lebih lama daripada berdakwah. Sebab berdakwah Nabi secara official 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Itu disebut jelas. Nabi berniaga bermula umur 8 tahun. Disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab dia. Umur 8 tahun Nabi kerja sebagai pengembala kambing. Maksudnya Nabi sebagai pekerja, ada majikan, dalam kita dia panggil business and supply, demand and supply.
Sampai umur 12 tahun, maka Nabi mula terlibat dalam B2C, business to customer. Ikut Abu Talib, pergi ke Basrah, ke Syam, Kufah. Ada 7 tempat yang Nabi bawa. Sampai umur 18 tahun, Sayyidatina Khadijah, orang paling kaya di Madinah dalam kalangan wanita, mewarisi harta Khuwailid, jadi di Mekah, maka dia jumpa dengan Rasulullah untuk leverage harta. Tuan-tuan, game orang kaya, duit yang dia ada, dia akan start untuk leveraging. Cari orang untuk invest. Yang ni dibuat tuan-tuan mana-mana pun. Tesla, Facebook dia beli Oculus. Tahu Oculus? Syarikat yang ni duk nak buat metaverse. Maka dia beli WhatsApp, dia beli Instagram. Kenapa? Dia tahu itu adalah lubuk orang duk ada. Maka dia buat duit di situ. Maka saya tengok, oh Rasulullah dah ajarkan kita tentang basic tentang kewangan. Dan bukan Rasulullah saja ajar, Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 47-48. Cerita tentang bagaimana Nabi Yusuf ketika didatangkan dengan 7 tahun kemarau yang panjang, Allah dah memberikan penyelesaian soal ekonomi. Maka saya tengok, 18 tahun Khadijah lantik Nabi sebagai partner bagi 1000 ekor unta. Nabi bawa perniagaan selesai habis. 21 tahun diberikan Maisarah, duduk dengan Rasulullah untuk bantu perniagaan, diberikan 2000 ekor unta. 25 tahun berkahwin dengan Khadijah. Sampai umur 40 tahun perniagaan Nabi diteruskan sehingga mendapat wahyu di Gua Hira. Maka Nabi terus cuci tangan lah, kalau kita panggil. Nabi fokus kepada dakwah. Tetapi ketika tu Nabi dah ada sistem para sahabat yang telah diduplicate menjadi apprentice Nabi untuk meneruskan perniagaan. Maka kalau kita tengok timeline-nya 32 tahun Nabi berniaga. Kalau tuan-tuan nak kata Nabi miskin, umur Nabi 18 tahun, Nabi dah berjaya menjual 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan. Seekor unta harga RM10,000. Nilai pasaran sekarang. Nilai barang dagangan, kalau kita katakan juga RM10,000, maka seekor unta valuationnya adalah RM20,000. Kali dengan 1000 bersamaan 20 juta ringgit. Kita ambil konsep partner, sleeping partner. Khadijah tak jumpa Rasulullah umur 18 tak pernah jumpa, disebut dalam sirah. Dia cuma bagi duit atas kepercayaan. Nilai 20 juta bagi macam tu ya. Maka apa yang berlaku? Ya Allah, ajaibnya Rasulullah ajarkan kita tentang tidak salah untuk kamu menjadi kaya apabila kamu memilih untuk memberi kepada orang. Waktu dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan tengok cerita seorang Arab Badawi mai tarik kain yang ada di atas baju Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak, wahai Muhammad, aku nak semua yang ada kat hang. Rasulullah pergi bawa dia balik rumah, Nabi bagi semua. Nabi memiliki, maka Nabi boleh memberi. Bila kita tidak memiliki, tu tak boleh nak bagi apa-apa. Itu yang tadi minum buah senyum tu. Maka start memiliki. 10 sahabat Nabi, 7 sahabat Nabi kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdurrahman Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Itu 10 yang diberikan nama kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani tentang sahabat-sahabat Nabi yang jutawan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dijanjikan syurga. Kalau saya doa, saya sumpah semua yang ada dalam ni, moga tuan-tuan jadi jutawan dan bertakwa. Amin. Tak tahu doa amin tu, kita tak tahu. Kok balik sekali tuan-tuan korek masuk ke pintu jumpa emas 14 gitu, mana nak tahu. Jangan nak buat benda-benda tak mustahil. Tak mustahil pun. Tapi emas depan rumah saya memang ada tandas. Memang bergetui. Jadi teruslah buat. Macam kami di Madad, alhamdulillah, bila kenal dengan Jasri, saya besok ada perasmian trader launch. Kita buat satu tempat khas untuk trade saham. Alhamdulillah, saya dengan tim di Madad, beberapa orang staff saya dah mula tak ambil gaji. Biar kita ajak tentang instrumen kewangan, pelajar Madad 3 tahun habis Quran, habis hadis. Tahun ni dia orang ambil SPM dengan IGCSE. Habis SPM dia orang akan ada intensif khas kelas saham. Ada orang kata, ustaz, mereka baru 15 tahun belajar saham, tak ada masalah. Saham ni adalah ilmu kewangan. Basic ilmu kewangan. You boleh uruskan duit, insya-Allah. Kan banyak benda you boleh uruskan benda lain. Di tempat kami tak ada yuran. Rumah anak yatim kami tak ada yuran. Rumah pelajar untuk tahfiz tak ada yuran. Rumah orang tua pun tak ada yuran. Habis duit daripada mana? Alhamdulillah, tahun lepas untung kripto saja 1 juta lebih. Bitcoin, Ethereum. Saya pun baru belajar, tuan-tuan. Tahun lepas baru bulan 1 saya terlibat dalam dunia kripto. Saham 2018. 2018, 19 saya hit 1 juta profit. And then saya abang ke Haji jom kita buat kerja gila. Kita start untuk menderma pula 1 juta. Waktu tu kami bulan 2019, alhamdulillah lah, kami buat misi gila-gila dorang je lah. Kita buat setiap bulan, buat kelas, 1 sen pun tak dapat kat kami.
1 sen pun tak dapat haji, sekali apa tak ambil, kita buat live trade setiap bulan istiqamah 100,000. Dalam tempoh 12 bulan tu hampir 3 juta kita dapat buat collection untuk bagi. Bukan untuk madak tuan. Demi Allah madak saya rasa mungkin ada dalam berapa ribu je. Yang lain semua kita bagi pada sahabat-sahabat ni. Bukan nak tunjuk kata kaya, tapi alangkah seronoknya kalau Allah memberikan sesuatu dan tuan boleh berkongsi balik. Tuan-tuan, saya ada 1 juta, saya tetap makan nasi sepinggan, saya tak makan selori tuan-tuan. Tapi dengan 1 juta yang sama, saya boleh kongsikan 1 juta orang boleh dapat manfaat dari lori yang sama. Sebab tu usahakan untuk kita dapatkan banyak agar boleh memberi banyak. Saya tanam tembikai baru ni UiTM call, dia kata ustaz ada tanah kosong. Saya kata tak apa, saya ambil semua 15 hektar tu tanam tembikai. Bila 3 bulan yang lepas saya buat calculation, tembikai perlukan 75 hari untuk harvest. Okey, saya tanam 7,000 pokok. Kenapa 7,000 pokok? Sebab di Sungai Petani saya buat calculation ada 80 masjid. Saya nak setiap masjid dapat 2 biji sehari. Maka 80 masjid kali dengan 2, 160 biji sehari. Kali dengan 30 hari bulan Ramadan bersamaan 4,800. 4,800 biji dapat diberikan kepada masjid. 4,000 biji kali dengan 3 kilo. Sebiji tembikai sekitar 2 ke 3 kilo. 4,000, kita genapkan, bundarkan jadi 5,000 kilo. Kali dengan 3, 15,000 kilogram. Tuan-tuan, biasanya orang makan tembikai jarang makan sekilo. Kalau tu belah sakar tuan-tuan. Biasa orang makan 100 gram, maka daripada 15,000 kilo bahagi dengan 100 bersamaan 150,000 orang dapat manfaat. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan menampak pahala tanpa mengurangkan sikit pahala orang yang berpuasa tadi. Saya habaq Kak Haji Asri, Haji jom kita buat gila sikit. Hujung tahun lepas saya kata jom kita pergi pajak pokok ni harum manis di Perlis. Saya kata Haji, yang ni tak sedok jual, kita sedekah ke orang. Buat calculation kita boleh dapat sekitar 10 tan buah. Alhamdulillah esok akan ada 1 tan di Madat. Tuan-tuan datang ambil free, tak ada jual. Ada 1 tan buat dia keluar dalam berperingkat. Bagi kita tak mau dia keluar sekali. Kita nak berperingkat agar sepanjang Ramadan boleh bagi manfaat kepada orang. Saya pergi jumpa ustaz tidur, saya kata ustaz tidur buat belah ayam. Hang muka macam bapak ayam tapi jadi yang patuh syariah sikit. Tuan-tuan, dia tak sembang kari tuan-tuan. Alhamdulillah saya pergi dekat dia. Terus minggu depannya dia tolak tanah buat terus. Nak tengok ya ni sembang kari ke tak? Sembang pompang-pompang, kalau tak buat tuan-tuan, dia buat. Alhamdulillah sekarang jadi bapa ayam yang patuh syariah. Berapa puluh ribu ekor dah, nak masuk 20,000 Zan. Bapa ayam ikut syariat. Tempat dia belayam, apa yang berlaku adalah orang susah datang ambil free. So sekarang kami Madat AAA dengan Cute kita ada 3 pusat belayam. Yang pertama di Madat kita ada, yang kedua di Mersing untuk cover bahagian selatan, dan di Kuala Pilah. Tak ada, saya pun tak tahu berapa puluh ribu ekor dah. Tak apalah kita buat. Kolam lobster buat. Sekarang di bawah Madat ada 14 anak syarikat siaran berhad. Yang kita buat penjanaan duit. Sebab tu bila berlaku PKP setahun tak buat kutipan, alhamdulillah Allah takdirkan boleh sebab. Sebab tu saya jumpa dengan dekan di Syam, kita tulis balik apa yang kita cuba, yang modul bisnes yang telah dibuat agar menjadi manfaat. Saya mengharapkan tahfiz kita boleh buat dah satu revolusi dalam bab kewangan. Tuan-tuan tanya Ustaz Allah, segan kita nak minta duit. Segan tuan-tuan kalau boleh tak mau minta duit ke orang. Muka tu ada minta. Betul tuan. Apa nasihat Ustaz kepada Ustaz Abdullah Khairi? Kena ada tim tu je. Hang harap kat dia taubat tak jadi. Tu ya. Harap kat dia sembang kari juga. So tuan-tuan, siapa yang berada dengan Ustaz Abdullah Khairi, mungkin anak ke menantu ke hampa dah balas anak dia, bolehlah adjust untuk tolong juga jaga Pak Si ni. Kan? Balas senyap macam tu. Kan? Sebab muda-muda, bila muda-muda ni semangat dia lain. Ni pun Mamat ni penat. Kita duduk tarbah 2-3 bulan dia lembek balik. Tu saya kata Ustaz cari tim. Kita tak boleh buat semua. Cari tim, start untuk kita leveraging, ada tim insya-Allah baru boleh check and balance. Kadang-kadang kita ni emosi, saham satu masalah emosi je. Dia ada FOMO, fear of missing out. Tengok orang beli kita nak beli juga, tengok orang menangis kita menangis di hujung katil juga sekali lagi. Macam jadi hari ni dia seronok lebih sebab hari ni dia untung 9%. Mau tak 9%? 3 hari duduk dengan tu. 3 hari duduk dengan Mamat sebelah tu. Habis hampa ingat apa? Hang ingat dia duduk saja. Duduk atas flight 2 jam. Dia abang kat pilot bawa lambat sikit. Lama dia boleh sembang. Betul tu. Ustaz ada agenda. Memang bapa ayam ikut syariat. Tak tuan-tuan, satu ya, Pak Si saya yakin. Pak Si menjadi benchmark Madat dulu. Kami tengok apa yang Pak Si buat, kita kata jom kita ikut apa yang Ustaz Abdullah Khairi buat.
Alhamdulillah. Tengok banyak perkembangannya. Tapi saya tengok tuan-tuan percayalah Ustaz lah dia pun letih. Dia perlukan orang yang untuk bantu dalam penjadian ekonomi. UAKB sangat power saya yakin. Dalam masa yang sama tengoklah instrumen kewangan sekarang ada NFT. Dengan NFT boleh buat duit gila tuan-tuan. NFT adalah instrumen kewangan yang baru dan juga melibatkan digital asset Ustaz. Tuan-tuan orang jual lukisan NFT, gambar beruk harga 100 juta. Apa gila beruk pada free, pergi ambil belakang Pak sini berlambak. Baru tu. Baru tu. NFT ni adalah digital asset yang melibatkan dari segi dunia digital. Buat app dan sebagainya. Jadi belajar. Tuan-tuan yang Gen Z yang atas-atas ni mungkin mereka dah terlepas. Ni anak-anak muda ni. Saya tengok ramai guru-guru, anak menantu yang muda-muda ni cuba belajar. Bukan kita buat semua, tuan-tuan belajar. Dalam masa yang sama nanti cari orang yang duduk dalam bidang tersebut. Saya sebab saya daripada background bisnes terus mudahlah untuk ni, tapi saya tetap ajarkan. Tuan-tuan, ada staff saya barik daripada Azhar, Ustaz Najmi kenal. Adik ipar saya Ustaz Afifi. Sekarang dia uruskan untuk kripto, dia untung dengan hampir 200,000 ringgit. Dia kelulusan Usuluddin tafsir. So tak ada background, dia tak reti baca bahasa Inggeris pun. Tapi insya-Allah tahun ni dia akan ambil MSTA Haji. Saya kata jom saya buat sekali dengan dia ambil MSTA. MSTA ni ada satu sertifikat chatis punya exam lah. Dia kata tak apa, dia senang kalau gagal bukan masuk neraka pun. Kalau gagal jangan post Facebook, orang tak tahu kita gagal. Kalau lulus post je lah. Baik, betul ada seorang staff pelajar guru tahfiz kami, Ustaz Arash. Ni adalah bulan yang kelima dia tak ambil gaji. Sebab alhamdulillah dia adalah betul kata ada yang untung ada yang rugi, itu pasti. Sebab tu bila duduk dalam jemaah kat situlah kita akan check. Kalau rugi kena tengok kenapa kamu rugi agar kamu belajar sesuatu. Kalau untung jangan stress sangat, takut itu adalah beginner luck dalam sama dalam perniagaan kamu. Maka nasihat saya satu je, siapa yang berada di sini yang mungkin pandai-pandai sikit dalam bab tu, datanglah approach untuk bukan nak ambil kesempatan tapi untuk kamu bantu untuk nak martabatkan ni agar paksi kita tak nak berjalan ketika ada keberadaan Tuan Haji Harun, ketika adanya Ustaz Lakhari dan ahli keluarganya saja, tapi kita jadikan ia sebagai legasi untuk menampung keperluan ekonomi setempat ini agar mampan semua boleh dapat manfaat. Sekarang dah semua dapat manfaat, jadi kita nak lagi manfaat itu besar, bukan hanya kepada Tasik Gelugok tapi keperluan orang di Pulau Pinang. Kalau cute boleh berada di Mersing dan manfaatnya insya-Allah pada seluruh orang Johor, maka tidak mustahil ini juga boleh berlaku di Pulau Pinang dan manfaatnya bersama. Kita tak berlawan ni. Kalau berlawan akan ada pihak yang kalah, tapi kalau kita bersama semua akan menang insya-Allah. Mudah-mudahan saya mengharapkan doa daripada kalian semua juga. Sokonglah apa yang Fadil Ustaz kita buat, Ustaz Tidur kita buat. Mudah-mudahan itulah saham akhirat kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Yaakob yang telah mengulas begitu panjang sehingga kan pengacara pun tak boleh bercakap apa. Jadi saya selaku speaker lantikan secara tidak langsung mengucapkan tahniah kepada gila kuasa. tahniah kepada Ustaz Yaakob. Semoga memberikan kesedaran kepada pengacara kita pada malam ini. Jadi sebenarnya Datuk Haji Muhammad Asri, saya banyak benda dah cerita. Saya banyak berapa sahabat-sahabat di kalangan ustaz yang hebat-hebat. Kalau kita bercakap depan dia macam tak percaya seolah-olah kita nak makan komisen. Kita bawa ustaz ni jumpa Datuk Haji Muhammad Asri, cerita, alhamdulillah baru dia nampak. Contoh dia, kalau orang nak derma ke Ustaz Lakhari, saya pergi ceramah. Satu perkara datang, ni bagi nama akaun ustaz. Sorry saya tak bagi nama akaun saya. Saya takut fitnah. Sebab kata Ustaz Asri ni collect tak dapat 10%. Saya tak mau, saya hantar nombor. Tanya pengetua bekas sekolah menengah dalam Firefly. Dia main cikgu perempuan. Dia kata Ustaz Asri main mana? Main forum insya-Allah. Boleh tak ni saya nak derma nak? Boleh. Ambil nombor orang tua tu. Laki dia tiba, terima kasih banyak. Pengetua bagi berpuluh ribu. Ini contoh dia. Sebab tu kadang-kadang, yalah, moga-moga Ustaz Lakhari sedar diri, ya, supaya insya-Allah saya tengok sonok, saya tengok Madat buat program, insya-Allah lah. Jadi Datuk Asri pun dia berminat. Dan malam ni dia tak panggil Ustaz Tidur dah, kita panggil Ustaz Babsi, iaitu bapa ayam syariah. Ada ni jadi insya-Allah. Bukan Gipsy Babsi. Ustaz Babsi, bapa ayam. Pertama kali dalam hidup aku mengaji di Pakistan, aku pernah jumpa kalimah bapa ayam syariah. Ayam.
Jadi wallahualam, terima kasihlah apa sebab menggelarkan belia bapa ayam syariah. Jadi moga-moga bapa-bapa ayam yang lain syariahlah kebapakan anda. So itu antara dia. Seronok tak mana ni? Seronok tak? Seronok tak saya ambil alih pengacara ni? Baru hidup. Saya dengan ini meletakkan jawatan saya. So minta banyak soalan. Seronok saya nak sampuk. Wallahi saya tengok Ustaz Yaakob orang biasa sebenarnya, tapi kerana circle-nya bagus tuan-tuan. Ni circle, sebab tu saya kalau tak ada ceramah tadi pun saya kata alhamdulillah, sebab saya duduk dalam jamaah yang baik, circle yang bagus. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau nak biar anak merapu, biar merapu dengan circle yang baik. Merapu dia mayang, merapu dia puasa. Sebab tu bila Nabi pesan, rosak anak kita, bukan orang lain, rosak kita yang bodoh didik anak. Anak ni pergi mana? Patut Abdullah SAW kata, cemburu ilah di ketika mana anakmu tiada di depan matamu. Berapa ramai nak cemburu anak tak ada depan mata? So insyaAllah sekali ni paling baik, mulia, dilambangi oleh para malaikat insyaAllah. Jadi minta maaf lah, memang geram tengok saya Yaakob cakap Masya Allah kan. Jadi ini muka-muka temikai ni kan. Jadi muka-muka yang perap, muka temikai, muka buah Tebikai tuan-tuan tak? Tebikai tu modal saya untuk 7,000 pokok dalam RM25,000 tak? Tapi saya tak tahu pun kata demand Ramadan patutnya dulu RM2 sekilo, sekarang RM7 sekilo. Betul. So RM25,000. Kalau lah dijual 7,000 biji itu boleh dapat hampir RM200,000. Which is kalau kita dalam perniagaan ROI dia panggil return of investment adalah 800%. Tapi seronoklah kita sedekah barang yang mahal. So sekarang ni tembikai ni memang kalau tak makan tu kalau tak sah puasa tu. Dia memang jadi benda yang panas. Saya tak ada rancang untuk menjual, tapi saya kata dalam sedekah pun fikirkan ROI yang terbaik. Jadi kita tengok masjid tu tengah buat. Kalau saya jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang ada duit kat sini, tuan-tuan balik ni berkempen dengan ahli keluarga. Adik-beradik kita ada grup kan, 5-6 beradik tu ada grup WhatsApp, Tom Yam, grup janda, sebelah-sebelah semua tu. Tuan-tuan kempen. Tolong kempen, bukan sorang-sorang boleh gatal. Kan? Maka tolong kempen. Kadang-kadang duit bukan sebab datang daripada kita, tapi datang duit asbab kita. Ni dalam ni ramai-ramai ni tolong. Anak-anak muda, kamu ada grup banyak, kamu akan jenuh. Kan? Type copywriting tu sedap sikit. Orang tua-tua ni dia type copywriting baca apa nak clear sangat. Ni mudah-mudahan ni tolong. Sekali kamu tengok masjid, esok mai ambil gambar bagi elok, tolong promote on behalf kamu. Ustaz tak minta. Ni ustaz tidur, lah ni duk buat cute. Dia tak cute, nama tempat tu cute. Nama Ustaz Babsi. Ustaz Bakti kan, bapa patuh syariah tadi buat ayam. Tuan-tuan dia duk buat cute. Babsi okey lagi dengan babi dah. Tak adalah, bukan babi, Babsi. Babsi. Dia duk buat apa ni, kebajikan Isan Ustaz tidur tu. Tuan-tuan tengok, alhamdulillah dah siap. Saya tengok, saya kata tu sebelum ni dia kata Ustaz saya takut kata hang buat dulu. Terus duduk sembang saja buat. Sedap-sedap dah siap dah minggu lepas. Nak buat perasmian minggu depan. Bukan kita tak mampu buat apa yang mereka buat. Saya tak mampu buat apa yang Datuk Asri buat, apa yang Ustaz Tidur buat, apa yang dia buat. Tapi kita tumpang apa yang mereka buat. Lepas tu saya kenal kalau Ustaz Tidur, kata hang jom pergi jumpa dengan Datuk Asri. Dia tak ada kepentingan apa, tak ada nak ambil duit hang, dia pun tak kelapak. Saya cemburu bila saya tengok Haji Asri boleh keluar zakat 1 juta tahun lepas. Saya letakkan untuk diri saya baru nak cecah 6 angka untuk zakat. Saya kata saya nak buat untuk dalam tempoh kurang daripada 2 tahun ini, sekurang-kurangnya 1 juta nak berkeluar zakat. Doakanlah. Mudah-mudahan dapat. Sebab saya ada guru yang bergerak ke arah tu. So saya nak buat juga insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi tuan Ustaz, saya tambah sikit lagi Ustaz. Saya tambah sikit lagi Ustaz. Saya tapi betul apa yang Ustaz Iswar cakap. Saya memang takut nak buka sekolah sebab saya tak pernah terfikir ke arah tu. Tapi saya tak tahu, saya pergi bercuti Saya pergi bercuti kat Janda Baik. Tiba-tiba yang ni muncul. Saya pergi kat mana-mana dia muncul. Tiba-tiba tuan-tuan nak ceritanya, kenapa tertubuhnya Cute Dakwah Center yang saya dah tengah buat ni sekarang ni. Pak Long ni datang dekat, kita orang tengah cuti dia datang. Datang-datang dia kata hang ada sekarang office kat mana? Office sewa. Gila hang sewa gini-gini semua. Buat sendiri, ada tanah dia buat terus. Saya ni orang niaga, fikir pasal kos dan sebagainya. Saya takut dari segi saya tak mampu nak buat benda tu. Dia kata hang buat je. Haji Yasin pun cakap, buat je magic akan datang. Rupa-rupanya Ustaz, bila kita buat kerja Allah ni, kerja agama ni, Allah Ta'ala akan bantu Ustaz. Alhamdulillah lah, tak ada sangkut-sangkut kontraktor ke, tak ada sangkut Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Tapi nak beritahu semua pahala Cute ni Pak Long ni dapat. Sebab dia lah pemulanya. Alhamdulillah, tahniah pada Ustaz Babsi.
kerana beliau telah sedar diri, ya. Dan tidak sebagaimana yang seorang lagi lah harap, insya-Allah lah. InsyaAllah. Tapi Ustaz Abdullah Khairi, usahawan yang memang Masya Allah, berjaya. amin. Ini saya gogor, kami dah melawak biasa, ayah anda pun faham lah, kami duduk bergaduh, duduk bersembang. Kalau tak pentas tu kira kata mengata tu, orang kata mereka ni bergaduh sungguh kan. Rupanya kami melawak, kita belah utara. Melawak tu kasar. Jadi orang belah baju tu terkejut, dia pun ni bergaduh ke? Dia orang ni bergaduh dia buat gitu. Jadi kita bukan itu pun tidak bang. Kita memang seronoknya tu. So Ustaz Allah ni berjaya. Ni berjaya Datuk berjaya. Kita bawa sahabat-sahabat kita Datuk mari tengok bagaimana original ataupun fizikal. Dan subhanallah, bukan Datuk asli je, bahkan ramai yang lain buat delegation, motor rider dan sebagainya, mai tengok, mari makan minum. Subhanallah. Dan Ustaz lah pun usaha berjaya buka di Taman Datuk Harun dan juga di Bukit Jelutong, UAK Cafe dan sebagainya, berjaya. Cuma mungkin suasana yang malam ni wujud ni, insya-Allah moga-moga Ustaz Abdullah Khairi dan team, anak menantu semua cerdik-cerdik, tak ada yang bodoh, semua cerdik bagus, mengaji pandai semua. Insya-Allah akan datang ada satu perubahan dari sudut macam mana kita nak menambahkan sesuatu yang terbaik untuk membantu. Macam Ustaz tidur pun alhamdulillah Ustaz Babsi dah sedar diri. Kalau dia tak kawal Ustaz Yaakob memang lupa diri, bahkan daratan pun dia lupa. Alhamdulillah. Jadi itu sekali itu Ustaz Abdullah Khairi. Silakan. Allah Akbar. Depa ni kan kalau pegang mikrofon tak boleh berhenti. Ustaz, zikir penutup doa sikit sebagai penutup majlis kita pada malam ni. Sila Ustaz. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan, saya tak tahu di kalangan kita ni siapa yang Allah Ta'ala sayang kat dia, yang jaga mulut, jaga percakapan, jaga penulisan, yang mana Allah Ta'ala akan terima doa dia. Dan dalam majlis ni pun ada orang tua, Masya Allah. Nabi kata Allah malu nak tolak doa orang yang datang daripada orang tua. Ni budak-budak pun ada, kanak-kanak ada, diorang tadah tangan amin, sambil-sambil main doa amin kan. Masya Allah, kita tumpang doa mereka insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan, kita nak doa ni, saya punya guru cakap, nak doa ni kita kena letakkan diri kita betul-betul kat bawah. Jangan kita sangka kita ni sesiapa. Saya ni, saya orang kaya lah, saya ni. Bukan. Saya ni adalah hamba kepada Allah yang penuh dengan dosa. Kalau kita bawa perasaan ni dalam hati kita, insya-Allah kita mudah untuk menangis dan kita mudah untuk berdoa dan Allah makbulkan insya-Allah. Mudah-mudahan Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Allah ya Allah Allah ya Allah. Lagi tuan-tuan, kuat-kuat. Allah. Kita puja Allah. Kita merayu pada Allah, kita puja Allah. Moga-moga Allah kesian ke tengok kita. Allah kesian tengok dalam keadaan negara. Allah Ta'ala terima kita semua. Ya Allah. Ya Allah tubna ya Allah wa raja'na
علمنا وندمنا يا الله. Last. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa Allahu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi InsyaAllah kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami yang sayang kami lebih daripada siapa-siapa sayang kami. Wahai Allah, Engkaulah Rabb kami yang lebih sayang kami lebih daripada isteri kami sayang kami. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami yang sayang kami lebih daripada mak ayah kami sayang kami. Dulu waktu kami kecil, ya Allah, mak ayah kami pernah halau kami daripada rumah walaupun kami buat satu kesalahan. Tapi wahai Allah, Kau Rabb kami, Kau tak pernah halau kami walaupun kami banyak buat dosa setiap hari, ya Allah. Kau tak pernah halau kami. Bahkan Kau panggil kami, ya Allah. Kau merayu untuk kami datang kepada Engkau, minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Kau sangat suka untuk kami, mengampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kaulah Rabb kami, Tuhan kami yang Maha Pengampun. Dengan berkat Ramadan, ya Allah, pada malam ni, ya Allah, Kau ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kesalahan kami, ya Allah. Kesalahan, ya Allah, isteri kami, anak-anak kami, ya Allah. Kau ampunlah dosa isteri, anak-anak kami, ya Allah. Mungkin mereka pernah dahaka pada kami, kasar dengan kami, cakap kasar dengan kami. Ya Allah, mereka tak tahu mungkin. Ya Allah, mereka tak tahu mungkin. Ya Allah, mungkin mereka dalam keadaan marah dan sebagainya. Ya Allah, Kau ampunlah dosa isteri anak-anak kami. Ya Allah, Kau ampunlah dosa orang yang pernah lahirkan kami, ya Allah. Orang yang jaga kami, ya Allah, iaitu mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasihi kami waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, Kau janganlah azab mak ayah kami walaupun satu saat dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah mak ayah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ada kalangan kami yang mak ayah kami dah pergi tinggalkan kami. Ya Allah, Kau bangkitkanlah mak ayah kami bersama orang beriman. Ya Allah, Kau letakkanlah mereka, Kau layanlah mereka dengan sebaik-baik layanan, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami rindu nak jumpa mak kami.
Kami dah lama tak mimpi mak kami. Ya Allah, kami dah lama tak mimpi mak kami. Ya Allah, kami tak lama dah tak jumpa mak kami. Dah puluh tahun kami tak jumpa mak kami. Ya Allah, kalau rahmatilah mak ayah kami, ya Allah. Rahmatilah mak ayah kami, ya Allah. Kalau ada, ya Allah, mereka ada buat silap dalam mendidik kami, Kau maafkanlah, ya Allah, mereka, ya Allah. Kau ampunilah mereka semua, ya Allah. Begitu juga mak ayah mertua kami, ya Allah, ipar duai kami, ya Allah. Ada kalangan kami yang mak ayah kami yang masih belum semayang, belum tutup aurat. Ya Allah, Nabi kata satu orang yang tak semayang satu waktu 80 tahun dalam neraka. Kami takut mak ayah kami dalam neraka. Kami takut adik-beradik kami dalam neraka. Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka, ya Allah. Mahalnya hidayah Kau, ya Allah. Bagilah hidayah pada mak ayah kami, adik-beradik kami, paduai kami, ya Allah. Untuk mereka datang taat perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Rahmatilah guru-guru kami yang mengajar kami, ya Allah, erti kehidupan, yang mengajar kami alif bata, yang mengajar kami 1, 2, 3, yang mengajar kami alif ABC, ya Allah, yang mengajar kami ilmu kewangan, ya Allah. Ya Allah, rahmati, ya Allah, guru kami, ya Allah, Datuk Haji Asri, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah beliau, ya Allah. Ampunilah beliau, ya Allah. Kasihanilah keluarga beliau, ya Allah. Beliau banyak, ya Allah, mengajar kami semua, ya Allah, tentang ilmu kewangan, ya Allah. Ya Allah, begitu juga ustaz-ustaz kami, ya Allah, alim ulama kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, campakkanlah kasih sayang antara alim ulama kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah alim ulama kami bergaduh sana sini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, last kami nak minta, ya Allah, anak-anak muda kami, ya Allah. Mereka sekarang sedang duduk di pinggir-pinggir neraka. Ramai anak-anak muda kami yang tak sayang, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah, terimalah, ya Allah, anak-anak muda kami, ya Allah. Baliklah mereka kepada agama ini, ya Allah. Jagalah mereka semayang mereka, ya Allah. Terimalah, ya Allah, anak-anak muda kami, ya Allah. Mereka semua sayang pada agama ini, tapi tak ada orang nak dakwah mereka, ya Allah. Amin. Kami sibuk gaduh, ya Allah. Kami ustaz sibuk gaduh. Anak-anak muda kami tak semayang, kami tak buat apa-apa untuk mereka. Ya Allah, tolonglah kami semua, ya Allah. Bagilah hidayah pada anak-anak muda kami, ya Allah, untuk datang kepada agama, ya Allah. Gunakanlah, ya Allah, anak-anak muda kami, ya Allah, untuk agama ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami semua, ya Allah. Maafkanlah kami semua, ya Allah. Kami tak pandai, kami bodoh, jahil, kami miskin. Ya Allah, sampaikan salam peluk cium kami kepada baginda Nabi SAW. Sampaikan salam peluk cium kami kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, terimalah kami semua, maafkanlah kami semua, ya Allah. Ya Allah, ada kalangan kami, ya Allah, yang tua, Kau makbulkanlah doa mereka, kami tumpang doa mereka. Ya Allah, ada kalangan kami kanak-kanak, ya Allah, kami tumpang doa mereka, ya Allah. Makbulkan doa mereka, ya Allah. Ada kalangan kami orang soleh, ya Allah, kami tumpang doa mereka, ya Allah. Terimalah kami semua, ya Allah, maafkanlah kami semua. Apa yang Nabi SAW minta untuk jauh pada umat ni, Kau jauhkanlah. Apa yang Nabi SAW minta untuk dekat pada umat ni, Kau dekatkan, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selesai sudah program bicara santai kita malam ini daripada petang tadi bersama dengan Datuk Muhammad Asri dan berbagai Ustaz Tido, Ustaz Yaakob Yusra, Ustaz Asin Bahrim dan semua investor yang terlibat dengan saham, orang-orang kampung Labu Meriam yang sudi support. Tak kiralah di mana tuan-tuan ada. Terima kasih banyak-banyak yang menyaksikan secara live di Facebook. Semoga kita mendapat keberkatan, termasuk dengan Umi yang sudi datang daripada Lostak tidur malam ni di sini, dan semualah yang hadirkan diri. Ini di antara saham-saham kita. Kita harap kita akan pungut di akhirat nanti sebagai syurga, tempat syurga kita di sana. Terima kasih banyak-banyak. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.